Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar nak murid semua sekalian? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan kesihatan yang baik dan diberi kekuatan lah untuk kita meneruskan kelas PDPR kita di rumah masing-masing. Okay, jadi harapnya anak murid sekalian semua jangan malaslah, kita teruskan perjuangan kita. Okay, jadi pada hari ini kita teruskan kelas PDPR kita bagi bab 5 iaitu gelombang, waves, dan kita teruskan untuk subtopik 5.6 iaitu interference gelombang ataupun interference of wave. Objektif pembelajaran ataupun learning objektif untuk topik kita pada hari ini adalah untuk pelajar boleh menghuraikan prinsip superposisi gelombang. So nanti kita akan tengok apa itu superposisi gelombang ataupun explain the principle of superposition of wave. Okay, objektif yang kedua 5.62 menghuraikan corak gelombang interference. Dan kita akan tengoklah pattern of interference yang kita akan tengok dari segi pattern of interference for water, sound and light. Okay, learning objektif yang ketiga 5.6.3 pelajar boleh menghubung-kaitkan alpha, A, X dan D berdasarkan corak interference gelombang. So kita akan tengoklah apa itu A, X dan D. So ini kamu dah biasa, lambda kamu dah biasa. Okay, seterusnya kita tengok objektif pelajaran yang keempat 5.6.4 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan interference gelombang, solve problems involving interference of wave. Kita akan tengok calculation lah, pengiraan berkaitan dengan interference ni. Dan seterusnya objektif pelajaran yang seterusnya kita akan tengok 5.6.5 iaitu berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi interference gelombang dalam kehidupan seharian, communicate on the application of interference of wave in daily life. So tapi untuk hari ini sahaja, untuk kelas PDPR kita pada hari ini kita akan tengok objektif pelajaran yang ni 5.61, 5.62, 5.63 dan 5.64. So yang ni kita akan pergi kepada kelas PDPR yang seterusnya lah. Okay, sekarang cikgu ada gambar apa ni? So dua benda ni. Okay, so ini adalah pembesar suara ataupun speaker. Okay, biasanya kita akan sambung speaker ni kepada komputer ataupun laptop. Adakah kita akan pasang pembesar suara ni satu saja? Ataupun kita akan pasang dua-dua? So, of course, kita akan pasang speaker tu dua-dua sekali kita akan pasang. Kenapa? Okay, sebenarnya pembesar suara ni dia mengaplikasikan konsep interference gelombang ataupun interference of wave. Okey, apa kaitan interference dengan pembesar suara ni? So kita akan tengok kejap lagi. Okey, apa kaitan tadi interference dengan pembesar suara? Okey, so sekarang ni kita ada pembesar suara yang pertama dan pembesar suara yang kedua. Okey, so bila kita on music, okey, pembesar suara yang pertama ni akan menghasilkan gelombang bunyi. So ini adalah gelombang bunyi yang dihasilkan lah. Okey, at the same time pada masa yang sama, pembesar suara yang kedua ni juga akan menghasilkan gelombang bunyi. Okay, ni gelombang bunyi dia yang terhasil, muka gelombang dia. Okay, jadi bila terdapatnya pertindihan antara kedua-dua muka gelombang ini, terdapatnya pertindihan antara dua gelombang ini, pertindihan inilah yang kita kata sebagai interfere ataupun interference of wave. Okay, interference ni kalau bahasa mudahnya kita kata pertindihan. Pertindihan antara dua gelombang, iaitu gelombang daripada speaker yang pertama dan juga gelombang daripada speaker yang kedua. Seterusnya kita tengok apakah definisi bagi interference gelombang ataupun interference of wave. Okay, dari segi definisinya, interference gelombang ialah superposisi, superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. So apa itu maksud superposisi? Okay, superposisi itu inilah pertindihan antara dua gelombang. So, pertindihan ni yang kita panggil sebagai superposisi. Nama pun super maksudnya dua kali ganda. Okay, nama dia superposisi maksudnya pertindihan antara dua gelombang. Jadi yang pertindihan dua gelombang ni dia bukannya berlaku antara dua gelombang yang berbeza. Dia mesti berlaku pada gelombang yang sama. Okay, sebab tu kita kata koheren. Koheren ni bermaksud, bahasa mudahnya kita kata sama. Sama dari segi apa? Sama dari segi frekuensi. Okay. Dua sumber gelombang adalah koheren. Okey, koheren apabila frekuensi kedua-dua gelombang adalah sama dan beza fasa adalah tetap. Jadi bahasa mudahnya, nak mudah faham, kita kata koheren ni mempunyai ciri yang sama. Kedua-dua gelombang tu mestilah mempunyai
ciri yang sama. So baru kita boleh kata coherent. Jadi kita patah balik pada apakah dimasukkan dengan inference tadi. Inference tu adalah superposisi pertindihan, bahasa mudahnya pertindihan dua atau lebih gelombang dari sumber yang koheren ataupun dari sumber yang sama. Okey, sama tu maksudnya ni lah. Okey, kita tengok muka gelombang dia sama. Ataupun kita kata koheren. Jadi bila adanya pertindihan antara dua gelombang yang koheren ni, sebab tu kita kata gelombang ni dia mengalami interference ataupun interference of wave. Okey, boleh? Okey. Okey, satu lagi yang kamu kena faham, okey, pertindihan antara dua gelombang ni ataupun keadaan superposisi ni, dia akan menghasilkan interference membina dan interference memusnah. Okey, apa itu membina dan memusnah? So kita akan tengok kejap lagi. Terusnya kita tengok kepada prinsip superposisi ataupun principle of superposition. Kita dah faham tadi, superposisi bermaksud berlakunya pertindihan antara gelombang. Okey, sebenarnya superposisi ni adalah kena faham sebelum superposisi, maksudnya kita ada gelombang P dan juga gelombang Q ni. Gelombang P dia akan bergerak ke kanan. Okey, dia akan bergerak ke kanan, dan gelombang Q ni dia akan bergerak ke kiri. Sebab kita tahu gelombang tu dia merambat ataupun dia bergerak. Jadi pergerakan P ni, arah gelombang ni dia merambat ke kanan, dan gelombang Q ni dia merambat ke kiri. Okey, jadi pergerakan P dan gelombang P dan Q ni akan menyebabkan pada suatu kedudukan, iaitu yang kita panggil sebagai kedudukan superposisi. Kedua gelombang ni akan bertindih. Maksudnya dia bergerak pada P ke Q ni, dan lastly dia akan bertemu di titik tengah-tengah ni, yang mana pada titik pertengahan ni lah kita panggil sebagai superposisi. Okey, semasa superposisi, kita dah tahu tadi gelombang P ni dia punya ketinggian ataupun amplitude dia tinggi ni. Contoh cikgu ambil kita labelkan sebagai A. Dan gelombang Q ni pun dia punya amplitude juga kita labelkan sebagai A. Okay, jadi apabila kedua-dua gelombang ini bertemu pada kedudukan superposisi, jadi nilai amplitude tu akan menjadi 2 kali ganda. Okay, sepatutnya keadaan asal dia di sini. Okay, di sini iaitu A, amplitude dia nilai dia A. Jadi bila berlakunya kedudukan superposisi ni, jadi nilai amplitude tu akan menjadi 2 kali ganda. Sebab tu kita kata nilai amplitude ni dah bertambah menjadi 2A. Okay. So maksudnya sesaran paduan iaitu ketinggian amplitude ni dalam jadi A tambah A. Sebabkan tu kita kata dia menjadi 2A. Okay. Bila dia menjadi 2A ni, itu yang kita panggil sebagai interference membina. Okay. Interference membina bagi dua puncak. Sebab kamu dah faham bahagian atas ni kita panggil sebagai puncaknya ni. Okay. So, jadi pertindihan antara dua puncak ni, okay, dia akan menghasilkan keadaan superposisi yang kita panggil sebagai interference membina. Kenapa membina? Sebab ketinggian ataupun nilai amplitude tu semakin bertambah ataupun semakin tinggi. Jadi kita panggil interference ni sebagai interference membina. Okay, superposisi tadi apa? Superposisi tadi adalah keadaan apabila pertindihan gelombang tu berlaku, yang mana nilai amplitude tu menjadi 2 kali ganda. Okay, so bila dia dah, maksudnya kalau bahasa mudahnya kita kata A ni, gelombang P ni dah bertemu dengan gelombang Q pada keadaan superposisi. Contohnya macam dia dah salam, okay, dia dah shake hand dengan kawan dia. So Q ni akan meneruskan perjalanan dia pergi ke kiri, dan P akan meneruskan perjalanannya pergi ke kanan. Jadi titik point ataupun pertindihan gelombang tu yang kita panggil sebagai kedudukan superposisi, yang mana dia akan menghasilkan interference membina. Boleh? Okey, jadi cikgu harap kamu dah fahami apa yang dimaksudkan dengan superposisi. Okey, jadi apabila berlakunya pertindihan gelombang yang kita panggil sebagai superposisi itu, jadi interference yang akan terhasil ada dua, iaitu yang pertama kita namakan sebagai interference membina ataupun constructive interference. Yang kedua, interference memusnah ataupun destructive interference. Okey, kenapa nama dia membina? Okey, first tadi kita dah tengok pertindihan berlaku antara dua gelombang, antara interference membina antara dua puncak ataupun constructive interference between two crest. Okey, ini crest. Okey, bertemu dengan crest, so dia akan menghasilkan interference membina ataupun constructive interference. Okey, yang mana pertindihan ni berlaku antara dua puncak. Okey, satu lagi pertindihan tu boleh berlaku antara interference membina antara dua lembangan. Okay, constructive interference between two trough.
Okay, between two trough. Okay, trough tu di mana? Trough tu yang ni. Bahagian bawah yang kita panggil sebagai lembangan. Okay, bahagian atas tu kita panggil sebagai crest ataupun puncak tadi. So, bila gelombang tu berada di kedudukan di bawah ni, kita panggil sebagai trough ataupun lembangan lah. Okay, jadi pertihan antara gelombang dalam pertihan antara dua gelombang iaitu dua lembangan ni akan menghasilkan juga interference membina. Okay, jadi kita tengok sini nilai P. Okay, nilai P firstnya dengan nilai P dan Q tu dia punya amplitude tinggi ni saja. Jadi apabila berlakunya semasa superposisi ni berlakunya interference membina iaitu nilai amplitude tu dah menjadi 2 kali ganda. Okey, jadi sama jugalah. So bila masing-masing dah berlakunya pertilihan, masing-masing akan meneruskan perjalanan. P teruskan perjalanan, Q akan teruskan perjalanan ke kiri dan P akan meneruskan perjalanan ke kanan. Okay, yang kata membina tu kerana apa? Dia membina 2 kali ganda tapi arahnya lebih dalam lah. So kalau interference membina untuk 2 puncak, dia akan ketinggian tu semakin tinggi ke atas. Tapi untuk interference membina bagi 2 lembangan ataupun between 2 trough ni, dia akan semakin ke bawah lah, semakin dalam. Okay, next. Okay, interference memusnah. Okay, kenapa nama dia memusnah ataupun disruptif? Kerana kalau kita tengok gambar ni mudah sikit lah. Okay, sepatutnya amplitude bagi gelombang, kita ambil gelombang P dulu. Okay, gelombang P tinggi dia macam ni. Tapi bila berlakunya keadaan superposisi ni, okay, gelombang ini kita ambil gelombang P. Okay, ni gelombang untuk Q. So, gelombang Q pun sepatutnya dia punya lembangan tu tinggi ni, tapi bila dia bertemu pada keadaan superposisi ni, dia punya amplitude dah jadi flat. So flat tu yang kita kata memusnah ataupun disruptif. Okey, interference memusnah berlaku antara satu puncak dengan satu lembangan. So ini kita faham tadi puncak bertemu dengan puncak, so kita kata interference membina. Ataupun lembangan bertemu dengan lembangan pun kita panggil sebagai interference membina. Tapi apabila puncak bertemu dengan lembangan, yang terhasil nanti adalah interference memusnah. Kenapa memusnah? Sebab gabungan antara kedua hubungan ni kepada keadaan semasa superposisi, gelombang yang terhasil adalah gelombang yang berbentuk sata ataupun flat. Maksudnya nilai amplitude tu kat sini adalah 0. Okay, so bila berlakunya pertilihan antara dua gelombang ni, so masing-masing akan meneruskan perjalanan juga. Gelombang P akan meneruskan perjalanan dia ke kanan dan gelombang Q akan meneruskan perjalanan dia ke kiri. Okey, cikgu buat rumusan daripada penerangan tadi. Interference ada 2 jenis iaitu interference membina dan yang kedua kita panggil interference memusnah. Okey, interference membina berlaku apabila 2 gelombang bertemu iaitu pada bahagian puncak itu crest. Bahagian puncak crest ni bertemu dengan bahagian puncak ataupun bahagian crest pada gelombang yang kedua. Jadi pertilihan antara 2 gelombang ni akan menyebabkan berlakunya interference membina yang mana nilai amplitude di sini nanti adalah bersamaan dengan 2 kali ganda daripada nilai amplitude asalnya di sini. Okay, boleh Okay, seterusnya interference memusnah. Interference memusnah berlaku apabila 2 gelombang bertindih yang mana pertilihan itu berlaku antara bahagian puncak iaitu crest dengan bahagian lembangan iaitu trough. Okey, memang pertilihan antara gelombang pertama dan gelombang kedua ni akan menyebabkan berlakunya interference memusnah yang mana pada nilai pada interference memusnah ni nilai amplitude dia adalah bersamaan dengan 0. Okey, sebab tu nama dia interference. Okey, jadi kamu dah jelas tentang interference. Okey, kita relate balik pada pembesar suara tadi, speaker tadi. Okey, so kita ada speaker, cikgu labelkan sebagai S1, speaker yang pertama, S2, speaker yang kedua. Okey, kamu dah belajar tadi pertilihan antara gelombang yang dihasilkan oleh S1 dan S2 ni akan menyebabkan berlakunya interference membina dan interference memusnah, iaitu constructive interference dengan disruptive interference. Okey, jadi cikgu labelkan yang bulat ini. Okey, yang bulat ini adalah interference membina. Okey, interference membina. Okey, yang mana kalau sekiranya kamu berada di point di sini, kamu akan dengar bunyi itu adalah lebih kuat berbanding sekiranya kamu berada di point X ini. Okey, ini adalah kita kata sebagai interference memusnah. Okey, pada interference memusnah ni, sekiranya kamu berada di point di sini, bunyi itu akan kurang jelas ataupun kita kata perlahan lah. Okay, bunyi itu akan lebih kurang kedengaran lah. Okey,
So samalah dia kat mana point-point tu dia akan selang-seli lah. Kat ni point ni akan dengar jelas, kurang jelas, dengar jelas, kurang jelas. Okey, sebab kamu dah faham interference tu adalah pertinihan antara dua gelombang lah. Okey, dari segi nak mudah nampaknya, maksudnya kat sini kalau contohnya kamu berada pada point di mana interference membina tu berlaku, kamu boleh dengar sound tu lebih loud lah, lebih kuat. Okey, sekiranya kamu berada pada point yang mana point tu adalah point interference memusnah, maka kat sini kamu akan kurang mendengar audio tersebut ataupun time ni waktu tu silent lah. Okey, so bila kamu bergerak pula pada point yang mana interference tu membina, okey, kamu akan dengar balik sound tu lebih clear lah. It's become loud again. Bila kamu dah jelas tentang interference membina dan interference memusnah, okey, sebenarnya kita boleh melukis corak gelombang interference. Okay, sekarang kita nak melihat kepada drawing patterns of the wave interference lah. Okey, sebenarnya kamu nampak gambar macam serabut, sebenarnya tak ada apa pun kalau kita faham betul-betul. Okey, ni kita tengok Okey, S1 ni adalah merujuk kepada kita refer pada speaker yang pertama tadi lah. So S2 ni adalah merujuk kepada speaker yang kedua. So S1 speaker yang pertama ni dia akan produce sound wave kan. Bila kita turn on music tu, so dia akan produce sound wave. Okey, so kita start dengan ni. So garis ni adalah merujuk kepada gelombang bunyi pada bahagian puncak, pada bahagian crest. Okey, next kita lukis pula dia punya gelombang bunyi pada bahagian lembangan, pada bahagian trough. Okey, so kita repeat balik. So ini adalah gelombang pada bahagian puncak. Okey, dan next behind dia tu adalah gelombang pada bahagian lembangan. Okey, ini tadi. Okey, so untuk gelombang untuk speaker yang kedua, kita labelkan dengan bahagian gelombang warna biru ni. So ini adalah bahagian puncak, bahagian lembangan gelombang. So sama juga dengan tadi, so dia akan continue balik. Yang belakang ni adalah bahagian puncak, so bahagian seterusnya ni adalah bahagian lembangan. Okey, yang ni jelas Cikgu padam dulu. Okey, sekarang kita nak tengok apa kaitan antinodal line ataupun garis antinode ni dengan garis node ataupun nodal line dengan interference. Okey, so bila kita dah faham tentang bahagian puncak dengan lembangan tadi, okey, kita faham tentang interference. Okey, interference tu adalah pertinihan antara dua gelombang, iaitu sama ada di antara puncak, bahagian puncak bertemu dengan puncak atau bahagian lembangan bertemu dengan lembangan. So ini adalah interference membina. Okey, yang kedua kamu belajar bahagian puncak bertemu bahagian lembangan. Okey, dia akan menghasilkan interference memusnah. Okey, sekarang kita tengok Okey, ini adalah bahagian lembangan. Okey, bahagian lembangan dia bertemu dengan lembangan bagi gelombang yang kedua. So ini adalah interference membina ke memusnah? Okey, interference membina. So kita tengok point yang kedua. Yang ini adalah bahagian puncak bertemu dengan bahagian puncak. So ini adalah interference membina juga. Okey, yang belakang ni pun membina juga, iaitu lembangan bertemu dengan lembangan. Okey, yang ini pun interference membina juga sebab puncak bertemu dengan puncak. Jadi apabila kita sambung antara dot-dot ni, antara interference membina ni, kita akan dapat satu garis yang kita panggil sebagai garis antinode. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai antinodal line. So antinodal line ataupun garis antinode ni adalah merujuk kepada interference membina. Merujuk kepada interference membina. Okey, manakala garis node ataupun nodal line ni adalah merujuk kepada interference memusnah. Okey, kita tengok sini So ini adalah gabungan antara lembangan bertemu dengan puncak. So ini adalah interference memusnah. Sama juga yang ni pun interference memusnah sebab pertinihan antara bahagian lembangan dengan bahagian puncak.
Yang ni pun puncak bertemu dengan lembangan, yang ni lembangan bertemu dengan puncak, dan titik-titik ni sekiranya kita sambungkan dia, okey, kita akan dapat satu garis yang kita panggil sebagai garis knot ataupun nodal line. So, bila kamu dah faham tentang interference membina, interference memusnah, dan juga kamu belajar tentang garis anti-knot ataupun anti-nodal line, dan juga garis knot iaitu nodal line, okay, apa kaitan semua benda tu dengan interference? Okay. So, daripada antara semua perhubungan tadi, okay, kita boleh terbitkan satu rumus, iaitu ini persamaan dia, rumus dia iaitu lambda bersamaan dengan AX per D, yang mana lambda ni adalah merujuk kepada panjang gelombang. So inilah daripada bahagian puncak ke puncak. So ini adalah lambda, itu panjang gelombang. Okay, ini kamu dah faham. So sekarang kita tengok apa itu A, apa itu X dan apa itu D. Okay, so A. A adalah merujuk kepada jarak pemisahan antara dua sumber koheren. Ataupun A is the distance of separation between two coherent sources. Okay, nak fahamnya macam ni, mudah je sebenarnya. Okay, kita labelkan sini tadi speaker S1 dan juga speaker yang kedua S2. So jarak antara kedua speaker ni kita labelkan sebagai A. Okey, boleh. Okay, next kita tengok apakah itu X. Okay, X tu adalah merujuk kepada jarak pemisah antara dua garis anti-knot atau jarak pemisah antara dua garis knot yang bersebelahan. Okay, so X is the distance of separation between two adjacent antinodal line or two adjacent nodal lines. Okay, apa maksud dia? Mudah je sebenarnya. Okay, tengok So, ini yang tadi kita dah baca tadi, garis. Contoh kita ambil garis antinodal. Okay, sebab ni apa ni? Puncak bertemu dengan puncak kan? Okay, garis antinodal. So, yang ni pula puncak bertemu dengan puncak juga. So, ini adalah garis antinodal yang kedua. Okay, so antara garis antinot yang pertama dengan garis antinot yang kedua, so jarak antara kedua ni kita labelkan sebagai X. Okay, jarak antara dua antinot yang bersebelahan. Ataupun kalau kita dapat satu lagi garis, iaitu kita buat garis antinot, garis knot dengan knot yang bersebelahannya, itu pun kita labelkan sebagai X jugalah. Okay, so settle tentang X. Now kita tengok D. Apa itu D? So D adalah jarak tegak dari sumber koheren ke kedudukan X yang dilukis. Okay, D is the perpendicular distance from the sources and the position where the value of X is measured. Mudah sebenarnya D itu adalah jarak antara sumber, iaitu speaker kita tadi tu, jarak daripada sumber ke garis X yang kita lukis. So ini adalah merujuk pada nilai D. Okay, untuk lebih jelas tentang persamaan ni, so kita akan buat latihan lah untuk memahamkan kamu lagi tentang persamaan ini. Kita akan teruskan dengan latihan. Tengok pada modul kamu pada muka surat 153. Okay, itu soalan yang pertama. Dua buah pembesar suara berjarak 2 meter antara satu sama lain disambungkan kepada sebuah penjana audio yang diselaraskan untuk menghasilkan gelombang bunyi berfrekuensi 550 Hz. Okay, seorang pelajar bergerak sepanjang sepanjang garisan sejauh 4.05 meter di hadapan pembesar suara tersebut dan dapat mengesan bunyi kuat dan lemah yang berselang-seling pada jarak 1.2 meter. Okay, soalannya, calculate panjang gelombang bagi gelombang bunyi. Okay, calculate the wavelength of the sound wave. Okay, soalan minta kita untuk mencari nilai lambda. Okay, jadi kita pindahkan dulu maklumat ni dalam bentuk grafik untuk mudah faham. Okay, so maklumatnya adalah, ada dua pembesar suara. Okay, ini pembesar suara yang pertama, cikgu letakkan S1, pembesar suara yang kedua S2. Okay, berjarak. Okay, dua pembesar suara yang berjarak 2 meter. So, jarak antara speaker pertama dan speaker yang kedua adalah 2 meter. So, sebenarnya kalau kita tengok persamaan ni, lambda bersama dengan AX per D. So, 2 meter ni merujuk pada nilai apa sebenarnya? Okay, merujuk pada nilai A. Okay, so nilai A ni kita dah dapat. Okay. Okay, seterusnya maklumat kita perolehi. Okay, dia punya frekuensi dia adalah simbol F sama dengan 550 Hz. Okay, seorang pelajar bergerak sepanjang garisan sejauh 4.0 meter di hadapan pembesar suara. Okay, ni soalnya ni ada pelajar. Okay, pelajar ni
Okey, dia bergerak di hadapan speaker tu pada jarak dia adalah, okey, ambil sini lah kita. Contoh jarak dia kita ambil sini, okey, bagi 4.0 meter. Okey, dan dapat mengesan bunyi kuat dan lemah berselang-seli pada jarak 1.2 meter. Okay, maksudnya kan sini cikgu ambil point ni didengar, itu interference membina. Okey, so next dia adalah interference memusnah. Okey, ni interference membina. Okey, sebelah dia interference memusnah, membina. Okey, jadi dia kata kita dapat mengesan kuat dan bunyi kuat dan lemah berselang-seli pada jarak 1.2 meter. Maksudnya kat sini dia bagi tahu maklumat sini daripada garis internode yang pertama bersebelahan dengan garis node, nilai dia adalah 1.2 meter. Okey, dia kata kat sini kuat dan lemah. Maksudnya kat sini kita ambil point kuat, point lemah. Okey, nilai dia bagi 1.2 meter. Okey, tapi adakah nilai ni merujuk kepada nilai X? Okey, X kita ingat balik nilai X yang ni. Nilai X tu adalah merujuk antara jarak antara garis antinode dengan jarak antara garis antinode yang bersebelahan. Okey, itu adalah nilai X, ataupun nilai X tu juga adalah jarak antara garis node dengan garis node yang bersebelahan. Okey, jadi kita tengok ini. Ini adalah ni garis antinode. Sebelah dia adalah garis node, iaitu jarak dia 1.2 meter. Jadi, adakah dia merujuk pada nilai X? Okey, so tidak. Nilai X tu adalah merujuk pada, iaitu daripada point membina ni ke point membina yang bersebelahan dia. So, ini adalah baru merujuk pada nilai X. Jadi, untuk dapatkan nilai X, macam nak buat? Okey, so apa nak buat? Nilai X bersamaan dengan 1.2, tambahkan jarak dia dengan 1.2. Iaitu jarak daripada sini, okey, sini dengan jarak yang ke sini. So, nilai, ini bukan nilai X lah. Okey. Nilai X tu yang di atas ni. Jarak sini, daripada bahagian interference membina ke bahagian interference membina yang bersebelahan dia. Garis antinode ke garis antinode yang bersebelahan. So, nak dapatkan nilai X adalah 1.2 tambah 1.2, iaitu kita dapat nilai dia adalah 2.4 unit diameter. Okey, so kita balik pada soalan tadi. Dia nak cari nilai, sambung balik ni tadi. Dia kata pelajar ni bergerak sepanjang garisan sejauh 4.0 meter. 4.0 meter dah kita dapat dah. So, 4.0 meter ni adalah sebenarnya merujuk pada nilai D, iaitu jarak daripada sumber. Okey, jarak daripada sumber. Okey, jarak daripada sumber ke nilai X yang kita cari tadi. So, ini adalah merujuk pada nilai D. Okey, so menjawab pada soalan tadi, dia suruh kita calculate wavelength of the sound wave. So, nak cari nilai lambda. So, masukkan saja dalam persamaan yang ini. Okey, lambda bersamaan dengan AX bahagi D. So, nilai A adalah ini 2 meter. 2 darabkan dengan X. X itu jarak yang ni. Kita dapat tadi 2.4. 2.4. Bahagikan dengan D. D itu jarak daripada sumber ke tempat point X yang kita lukis. Iaitu 4. So, bila kita selesaikan persamaan ni, kita dapat nilai lambda adalah bersamaan dengan 1.2 unitnya meter. Okay, next kita tengok soalan B. B, kira kelajuan gelombang bunyi. Itu kita nak cari nilai kelajuan, maksudnya V lah, nak cari nilai V. Okay, speed of the sound wave. Okay, simbol dia V. Apa nak buat? So, kita dah faham, kita dah belajar sebelum ni. V, nak cari V equals to F lambda. Okay, ni ada equation dia. So, masukkan saja untuk dapatkan nilai V. V samaan dengan F. F dia bagi dalam soalan iaitu 550. Masukkan saja 550. Darabkan dengan lambda. Lambda kita dah dapat kat sini 1.2. So, darabkan dengan 1.2. So, bila kita selesaikan, nilai V yang kita perolehi adalah 6. 60. Unit ni apa? Nak cari laju. Laju unit dia adalah ms negatif 1. Okey, jadi cikgu harapkan fahamlah kat mana bila masa kita nak cari nilai nilai D tu boleh perolehi kat mana, nilai A tu kat mana, nilai X kat mana, dan bila masa kita nak guna rumus lah. So, nak dapat guna rumus ni waktu kita nak cari lambda ataupun panjang gelombang.
Okey, boleh. Interference gelombang ialah superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Interference of wave is the superposition of two or more wave from a coherent source of wave. Okay. So interference can be divided into two. First one we call as constructive interference, iaitu interference membina. Another one is interference musnah, iaitu destructive interference. Okay, so dari segi aplikasi dan kehidupan seharian kita yang mudah faham, maksudnya interference tu akan ada kalau kita on contoh radio, ada dua speaker, so akan ada pada point yang kita akan dengar loud, dengar kuat, maksudnya kita berada pada interference membina. Dan sometimes bila kita berada pada dudukan tertentu, kita akan dengar bunyi too slow ataupun silent, maksud kita berada pada interference pemusnah. Okay, jadi persamaan yang boleh dipakai untuk mengira, mendapatkan maklumat lambda bagi gelombang yang mempunyai interference ni, iaitu persamaannya adalah lambda sama dengan AX per D. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Saya harap pelajar dapat faham apa itu interference, dan untuk lebih memahami, saya harap pelajar dapat melengkapkan modul kamu untuk meningkatkan lagi kefahaman. Okay, itu sahaja kelas. Terima kasih.